Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dan saya mohon maaf atas lambat. Asalnya saya nak hari ini cerita tentang Isra' dan Mi'raj pada asalnya. Tapi ramai yang tak hadir, jadi bukan ramai tak hadir, ramai yang hadir tapi sedikit yang tak hadir. Saya nak postpone dulu untuk mungkin minggu depan ya. Ataupun mungkin bila ramai orang hadir. Sebab cerita Isra' Mi'raj ni sayang kalau tak diketahui oleh ramai. Nanti bila datang jemaah akan datang ulang lagi. Jadi kan banyak lagi nah. Jadi saya ingat hari ini kita mengaji dulu qalbun salim nah. Supaya tak redundant, tidak dua kali saya syarahkan. Jadi kemungkinan minggu depan insya-Allah. Tapi tengoklah depan tak ada. Tak tahu lagi. Baik. Buku yang saya janjikan itu minggu lepas ada dekat belakang tu. Buku ni kalau boleh setiap orang belilah. Beli, kita tak mengaji, tetapi kalau ada permasalahan boleh rujuk kat situ. Kami mengaji di sini dulu lama tahun dah. Tapi tak khatam mengaji kitab tu. Tak sebab khatam. Jadi belilah untuk tuan-tuan supaya nanti berdepan dengan pendapat-pendapat yang pelik-pelik yang sudah biasa. Contohnya kita kan dah biasa berkunut, tiba-tiba ada orang kata tak payah kunut, macam mana nak jawab? Kalau setakat jawab ustaz kami mengajar berkunut, tak, bagi setengah orang tu tak, jawapannya belum lagi meyakinkan. Terutama sekali budak-budak muda sekarang, ustaz-ustaz muda sekarang bersemangat nak katakan apa yang diamalkan sejak sekian lama ni ikut-ikutan sahaja. Jadi kerana itu hadirin, kalau ada anak-anak yang jadi ustaz-ustazah, bagi kat mereka ataupun ustaz-ustaz kita sendiri pun bagi kat mereka. Saya cerita dahulu, Datuk Mufti pun tanya juga saya, Datuk mantan Mufti Johor. Dia seorang yang alim, tapi bertanya buku yang boleh bagi pencerahan yang ringkas kepada orang awam ni. Alhamdulillah, buku yang ada pada tuan-tuan itu sangat bagus sekali. Jangan nanti kita meninggal dunia, anak-anak tak nak talqinkan kita. Ini saya cakap terus terang ni. Jangan nanti kita meninggal dunia, anak-anak tak talqinkan. Sebab Nabi tak buat pun talqin. Kemudian tak tahlil pun kita, sebab Nabi tak buat. Kita kata Masya Allah, mengaji tinggi lagi, baca banyak lagi. Ini sudah ada dalam ketetapan hukum. Kalau tidak, ulama-ulama yang dulu berani buat tu masuk neraka lah mereka. Itulah hadirinnya, ini berlaku. Kawan saya sendiri, kami sama-sama mengaji waktu masa kecil. Kemudian saya pergi ke UAE, dia pergi ke satu universiti di Timur Tengah. Saya tak nak bagi tahu tu. Kalau nak tahu nanti PM ke tepi ni. PM tepi, bukan ke tepi, PM tepi. Kemudian saya dah mula nampak lain dia tu. Saya tahu negeri yang dia pergi tu memang negeri situlah idea-idea yang sebegini ni. Tak apa lagi berbeza pendapat, apa salahnya kan? Tapi yang saya sedih, ayah dia sendiri meninggal. Ayahnya orang baik betul. Ayah dia meninggal, tak ada talqin, tak ada tahlil. Sian saya tengok. Sampai sekarang kami dua tak jumpa. Sejak dia balik daripada bumi, sejak dia balik tu sampai sekarang saya ingat belasan tahun tak jumpa. Saya ingin nak jumpa dia. Kenapa dia keras sangat macam tu? Ketika orang berwirid lepas sembahyang, kan bagi mereka tak boleh. Seorang yang kuat, kita berwirid, dia duduk kat atas tangga tu dengan alasan Nabi tak buat. Allah, kadang-kadang kita ni kena sembunyikan kejahilan. Jangan nampak sangat jahil. Biarlah kena tempat sembunyi-sembunyi sikit. Ini kita kan ustaz-ustazah, jangan nampak sangat jahilnya tu kan. Tapi nak buat macam mana, itulah
Alasan is very simple, never been done by the Prophet. Allahu Akbar. Begitu sekali kalau macam tu senang sangatlah Islam ni. Dan banyak sangat kita tak boleh buat. So, kuliah duha setiap minggu pukul 8.45 sampai 10.15 tak boleh. Dan secara berterusan, kan berterusan kita buat ni. Nabi dah buat berterusan tak? Kalau dari segi logik memang boleh kita. Tapi tujuan buku ni adalah untuk memberi pencerahan supaya hidup masyarakat tenang. Anak murid saya di UIA dulu cakap terus terang lah, dia daripada Perlis. Mak dia tak bagi tahlil. Mak bapak ni, mudah-mudahan Allah bagikan hidayah pada orang-orang yang tertentu ni. Anak murid saya ni dia ambil farmasi. Di Perlis tak boleh tahlil. Dan even mak ayah dia tak bagi dia berkunut solat. Dia mengaji dengan saya. Jadi dia tanya saya macam mana, saya kata tak mengapa. Maksudnya kalau mak tak bagi depan mak ayah tak payah berkunut. Tapi dalam bilik seorang-seorang berkunutlah. Dia pun buat. Buku ni dia beli, buku yang kuning tadi tu dia beli. Malah dia bukan beli yang kuning saja, yang warna hijau tebal tu berat tu. Kemudian dia datang jumpa dengan saya. Mak ayah dia dah bagi dia. Kenapa? Sebab rupanya ada dalil boleh berkunut. Allah, kesian saya dengar. Kita dah, yalah kesian. Itulah dia. Kita kalau tak mengaji macam ni, mesti kita akan kata orang salah. Bila mengaji macam ni kan open minded. Paling-paling satu je, kalau kita tak nak amal, senyap kita, biar orang lain amal, tapi jangan salahkan orang beramal. Ini sekelumit yang saya bagi tahu tuan-tuan ni. Saya menghadapi ini banyak, sebab tu saya tulis kitab tu. InsyaAllah kitab terbaru saya nanti, insyaAllah lepas habis corona ni, insyaAllah. Tak tahu bila corona ni tuan-tuan, jangan panik sangat. Dalam masa yang sama kita tahu semuanya datang daripada Allah, lalu kita minta pertolongan daripada Allah. Tapi masa yang sama kita mesti ikut sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Ketika Iraq dilanda ta'un, ni macam ta'un jugalah ni, kata Sayyidina Umar, panglima yang berada di luar jangan bawa ketumbukan, jangan bawa askar-askar masuk ke dalam Iraq. Dan yang di dalam Iraq jangan keluar daripadanya. Apa maksudnya? Sunnatullah, siapa yang berada di dalam lingkungannya kena jangkitan. Kalau dia keluar bermakna dia akan sebarkan pada yang lain. Yang di luar insya-Allah selamat. Kalau masuk kan bermakna buka pintu untuk kena jangkitan gitu. Lalu kata panglima ini, saya lupa namanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini kan sudah ditentukan oleh Allah. Kalau masuk tak kena, kan Allah dah tentukan. Kalau masuk kena pun dah ditentukan oleh Allah juga. Lalu kata Sayyidina Umar, lari daripada qada, takdir, lari daripada takdir, itu juga beriman dengan takdir. Maksudnya kamu kan, kalau kamu masuk kena infected nanti. Jadi kamu jangan masuk, maksudnya lari daripada takdir. Sunnatullah, siapa yang masuk kena. Lari daripada itu sebab kita tahu sunnatullah, kalau dekat kena. Itu juga beriman dengan takdir. Gitu. Akhirnya panglima tadi itu dia masuk juga, meninggal dia. Kerana penyakit ta'un tadi itu. Begitunya kita memahami situasi sekarang ini. Ya. Betul. Baik, pandangan saya di tengah-tengah. Macam mana? Kita
mesti mengikut perintah waliul amri. Waliul amri ini orang yang berwajib. Cuma lihat keadaan di surau masjid kita ni selamat ke tak, kemudian pencegahannya ada ke tak, keseriusannya macam mana. Kalau kita masjid dekat pedalaman kampung contohnya yang tak ada simptom-simptom dan punca-puncanya tu, tidak mengapa kita buat berjamaah, tetapi tidak bukan bermakna kita menyalahi peraturan yang ditetapkan itu. Cuma dilihat dari segi keseriusan macam mana, sebab yang ini melibatkan spesifik ni. Bila kerajaan sebut sebegini ni, mereka melihat ini boleh menebar luaskan lagi jangkitan ni. Kalau rasa di surau masjid kita okey, apa salahnya? Kita memang tak boleh lah, Tuan Haji, kita kan biasa pergi masjid. Bila disuruh gini jadi rasa macam Allah nak menangis buatnya. Ni saya tak tahu Jumaat ni, Allah tak tahu saya macam mana. Tapi dalam masa yang sama kita kena ikut juga. Kenapa mengaji? Sebab begini, perkara ini agak menebar luas dah sekarang. Saya baru dapat mesej daripada kampung tadi. Jiran di belakang rumah saya, anak dia kena tu, dikuarantinkan. So benda tu tak nampak, dia lepas 14 hari baru nampak. Jadi dalam kaedah menyebut al-wiqayatu khairun minan ilaj, mencegah lebih baik daripada mengubati. Yang kedua, la darara wa la dirar, sesuatu kemudaratan tidak dihadapi dengan cara mudarat. Contohnya orang pukul kita kan, kalau perlu tak pukul balik, jangan pukul dia balik. Tapi kecuali kalau perlu pukul dia balik. Kemudian yang ketiga, saddul dhara'i, kaedah ni iaitu tutup pintu. Jadi nak jawab soalan yang tadi, tengok situasi lah Tuan Haji. Kalau Al-Khairiyah ni selamat, kenapa tidak? Memang kita payah kita nak fatwa benda ni, sebab memang hati kita memang Allahu Akbar. Kalau tak berjamaah ni tak sedap lah. Jangan kata solat Jumaat berjamaah rasa tak sedap. Rasa tak sedap kalau turun tu 2-3 hari ni, Allah rasa tak seronok lah kata kita. Tapi kita, dan virus ini dia nampak lepas 14 hari. Gitu ya. Ada satu pandangan dalam mazhab, tapi yang ni saya tak nak bagi tahu umum beginilah, tentang orang yang memang tak tahan, dia nak juga sembahyang Jumaat, tapi kerajaan umpamanya telah tutup masjid. Sebab kita tak boleh lawan ni. Bila ahli jawatankuasa masjid menutupkan masjid tu, kita tak boleh lawan ya. Sebab apa? Sebab ini adalah arahan daripada waliul amri. Jadi kita pun berada di rumah dengan anak beranak apa semua sekali. Persoalan, boleh tak solat Jumaat di rumah? Yang ni saya tak mau cerita umum. Sebab kalau saya cerita kat sini ni, nanti seluruh Malaysia nanti ni fatwa daripada Ustaz Muhadi pula. Buat masa ni ikut kerajaan dahulu, mereka lebih tahu, dan agensi-agensi yang berkenaan telah bagi maklumatnya. KMM katanya. Saya tak tahu sangat sebab saya tak tengok TV. Saya tahu melalui zaujah saya dan WhatsApp group. Itulah Tuan Haji, tak boleh nak difatwakan. Kerajaan bukannya suruh yang ini, kerajaan ambil timbang juga mungkin tempat-tempat yang pedalaman sana tu. Situ mana ada virus kat situ tu, silakan di kampung-kampung tu. Cuma macam di Selangor ni sebenarnya banyak juga kes tu. Ada lagi satu, tapi saya tak boleh bagi tahu benda ni, sebab benda ni kita tak boleh panikkan orang. Sekarang ni pun jangan panik. Jangan, relax. Kemudian jangan lupa tawakal kita pada Allah. Jangan nak kita bertawakal pada Allah ni kena ada jalannya Tuan Haji. Begini, jangan kita semata-mata zikir, kemudian solat, bermunajat, bagus sangat. Tapi diri kawal juga. Jangan pergi tempat-tempat yang terdedah tu. Itu namanya sunnatullah. Nabi tanya,
kepada seorang sahabat, mana kamu letak untamu? Aina naqatuka, di mana kamu letak untamu? Lalu kata beliau, orang ini, aku letakkan di luar, wa tawakkaltu 'ala Allah, aku letak di luar lalu bertawakal pada Allah. Apa kata Nabi? Iqilha, ikat dulu unta tu, thumma tawakkul 'ala Allah, barulah kamu bertawakal pada Allah. Tu namanya tadi sunnatullah. Apa dia? Kalau unta tu tak diikat, lari dia. Kalau dia diikat, tak lari dia. Kecuali pencuri yang profesional, tu cerita lain. Tetapi sunnatullah begitu. Sama. Kita tahu di sini ta'un. Jadi kita pun pergi mendekatkannya. Memang dari segi hukumnya akan kena itu, ya. Itulah Tuan Haji. Kita pun wallahu alam, kalau dari segi rasa hati ni memang Allah berat betul. Tetapi itulah, kita tak tahu, jangan-jangan yang kita salam tadi itu orang yang pernah bersalam dengan ni, bersalam dengan ni, bersalam dengan ni, akhirnya kena. Mudah-mudahanlah kita antara dua, jangan kita lupa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan kita lupa sunnatullah juga perjalanannya tu, ya. Ambil dua-dua yang paling bagus. Ada yang semalam saya dapat suruh mengamalkan Hizbun Nawawi, ya bagus. Hizbun Nawawi tu bagus tu. Ada dalam buku kecil tu Hizbun Nawawi. Tapi yang itu panjang. Ada sebagian orang mungkin tak familiar baca. Baca yang kita familiar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. 3 kali. Bila paling kurang 3 kali pagi, 3 kali petang. Tapi kalau sentiasa membacanya, bukankah bagus? Jangan lupa juga baca surah Ad-Duha berapa kali? 7 kali. Bila bacanya tu? Waktu subuh dan waktu maghrib. Subuh dengan maghrib. Siapa yang baca 7 kali subuh dengan maghrib, Allah akan selamatkan 4 daripada 4. Allah selamatkan 4. Yang pertama, orang yang bacanya. Kedua, isterinya. Ketiga, anak-anaknya. Yang keempat, harta bendanya. Daripada 4, 1 kecurian, 2 binatang buas, 3 sihir, yang keempat bencana. Ni termasuk bencana ni. Ni termasuk bencana. Bencana yang besar-besar, contohnya ribut, taufan, termasuk wabak macam ini, bencana ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Lagi satu, sanitizer. Lancar saya sebut dulu. Nak sebut sanitizer macam-macam bunyi keluar. Sekarang ni lancar saya. Sanitizer, betul ya? Sanitizer, betul. Masya Allah. Jadi pakailah sanitizer tu. Sabun. Selalu berwuduk orang Islam kita ni. Alhamdulillah. Pelik juga di Malaysia, paling rapidly, paling laju katanya, wallahu alam, ya. Di samping tu kita melihat juga apa yang telah kita buat, maksiat, dosa. Itu kita muhasabah lah tu. Akhirnya kita kembali juga, ya Allah, ni semua mai daripada Allah. Kembali juga. Baik. Tak tahu saya ni Tuan Haji, hari Jumaat ni tak tahulah macam mana perasaan ni. Rasa nak balik Sarawak rasa. Tapi Sarawak pun ni, Sarawak lagi lama, 2 minggu katanya. Kita sampai berapa bulan tu? 31. Allah, nak jumpa 31 tu. Hari ni saya tak sempat pergi ke apa ni, ke surau subuh hari ni. Tak tahu apa cerita jamaah. Malam tadi terlambat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf semua saya tidak cerita Isra Mi'raj dulu hari ini. Kita sambung dulu baca ni, dan Syukri akan bantu saya. Kita berhenti muka surat berapa kita? Hari ini saya nak minta lebih sikit masa ni sebab saya datang lambat. Tapi siapa yang ada urusan pukul 10, 15, 10 setengah tu dah balik, boleh balik dah. Sehingga saya nak sampai pukul 11 hari ni, boleh tak? Boleh, ya? Saya takut corona semua ni. Kita hadirin janganlah pula
Saya dapat malam daripada message daripada grup WhatsApp kamu. Ada seorang Afrika tu pakai kopiah, pakai jubah. Dia nyanyi bahasa Arab. In kunta mu'minan. Lucu juga. Saya buka tu dengan zaujah saya, kami dua tengok. Dia sebut in kunta mu'minan fala takhafu virus corona. Corona virus ke virus corona? Corona virus. Kalau kamu orang yang beriman, in kunta mu'minan, kalau kamu orang yang beriman, fala takhafu, jangan takut virus corona. Orang Afrika tembul dalam bahasa Arab. Lepas tu dia pun sebut tawakkal ala Allah. Semua ceritanya bagus, cerita agama. Saya kata bagus orang ni, tapi jangan lupa sunnatullah. Ingat yang saya sebut hari itu? Apa dia? Pak tayar pamcet, apa yang harus kita buat? Redha. Apa maksud redha? Ya Allah, kita tahu ini sudah ditentukan oleh Allah sejak azali dalam dengan sifatnya iradah, ta'alluq, tanjizi, qadim. Berlakunya sekarang dengan sifat qudrah, ta'alluq, tanjizi, hadis. Ini saya kalau dekat masjid negeri saya ulang-ulang benda ni sampai yang duduk di depan-depan ni tahu apa yang saya sebut. Nah, tapi setelah kita redha, jangan berpeluk tubuh saja. Kenapa kamu redha? Ya, saya tahu ni Allah sudah tentukan ini berlaku. Kalau saya lajukan lagi, mungkin 5 km ahead akan berlaku aksiden ke apa semua. Oh, bagus kamu ya. Kamu percaya dengan Allah. Nah, tapi kamu juga tahu kan 10 minit akan datang ni sudah Allah tentukan. Nah, setengah jam akan datang Allah dah tentukan. Ya, 1 jam ya. Tapi kamu tahu tak? Tak tahu kan? Sebab tu make a call. Call your husband and your sons to help you. Macam tu. Itu namanya sunnatullah. Maksudnya apa? Kalau kita call, insya-Allah mereka datang. Kecuali handset kita tak ada kredit, itu cerita lain. Ataupun call mereka yang kong baterinya, itu cerita lain. Tapi make a call, jangan berpeluk tubuh. Itulah cantiknya Islam itu. Dalam kita tawakal pada Allah, tapi jangan lupa sunnatullah. Kita membaca qul huwallahu ahad banyak kali. Naam, memang betul. Itu adalah amalan supaya jangan lapar. Kalau pun lapar, banyak baca qul huwallahu ahad. Insya-Allah. Sebab ada seorang Nabi ditangkap. Kemudian datang. Orang tanya, kamu macam mana? Saya lari daripada penjara orang-orang musuh ni. Tapi 3 hari 3 malam ni kamu makan apa? Dia kata, saya tak makan apa-apa. Tapi saya membaca qul huwallahu ahad. Kita macam mana kita? Amal juga qul huwallahu ahad, tapi Milo ais dengan akuk tu jangan tak dimakan. Nasi ayam kena makan juga. Maksudnya apa? Kena makan juga. Dah dia 3 hari 3 malam. Oh, tu sahabat, dia punya keimanan tu lain. Kita kan keimanan tak tahu, tuan-tuan saya tak kuat, tuan-tuan kuat pangkali ya. Jadi cari makan juga. Sambil kita amal, makan juga, cari boleh ya. Baik. Kita pukul surat berapa itu Syukri? 16. XVI. Nikmat makna basmalah. Baik, tuan-tuan, mari kita lihat dulu. Yang ni saya tak sempat nak bagi tahu. Saya tunjukkan sedikit ini, kita sambung kat sini nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat dulu buku yang kita belajar ni bukan sebarang, ada sanad dia. Inilah pengarang kitabnya. Dah meninggal dah. Gambar ni dulu sebenarnya pecah-pecah gambar ni. Macam mana teknologi boleh jadi gambar cantik kan? Gambar ni dulu kabur. Saya ada gambar yang asal. Tapi masya-Allah dahsyat betul teknologi
Nampak mukanya, ya Allah. Inilah dia orang yang sangat alim. Anak beliau tu sempatlah saya tengok, bukan tengok live, tengok YouTube. Anak dia. Beliau sendiri tak, sebab beliau meninggal lama. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, orang Mandeling. Nasution tu kan. Lagi Nasution apa lagi yang Mandeling tu? Ada orang Mandeling ke kat sini? Ramai, masya-Allah. Lagi apa Ustazah? Nasution kan orang Mandeling? Ritauna. Oh. Banyak. Apa lagi Umi? Yang saya tahu Nasution Siregar kan? Sebab dulu ada penyanyi pelakon namanya Tamimi Siregar. Tu yang saya tahu tu masa kecil dulu. Lagi apa Umi? Ratauna. Oh, banyak sangat, tak terkira. Jadi beliau orang Mandeling. Maksudnya orang Mandeling ni alim-alim, orang Mandeling ni. Al-Makki sebab duduk di Makkah. Kalaulah beliau datang ke Gombak ni, saya namanya akan ditambah lagi Al-Mandili, Al-Maliki, Al-Gombaki. Terbayang muka Umi Al-Gombaki. Orang Arab tak ada ga. Jadi apa? Mungkin Al-Qombaki, mungkin. Kalau dia pergi ke Sarawak pula jadi Sarawaki. Bunyikan qi belakang tu. As-Sarawaki. Nah. Antara orang yang tak berapa mahu guna ni adalah orang Perak. Sebab akan jadi apa? Tak mahu dia guna kalau Perak. Kalau Perak tak mahu dia guna sebab akan jadi Perak tu akan jadi Ba'al. Kalau sebutan biasa Al-Peraqi kan. Pa tu jadi ba. Jadi apa? Tu tuan-tuan sebut bukan saya. Al-Biraqi kan bunyi yang benda tu. Satu kawan saya dia tak guna Al-Biraqi. Dia guna Al-Jabali. Bukit. Kalau guna Al-Bukiti kan nampak sangat Melayunya. Ada kawan saya di Johor. Nama beliau Ustaz Anwar Al-Jabali. Almarhum sudah beliau. Buat Masya Allah nasi Arab kambing kalah orang Arab. Saya pernah makan rumah beliau. Saya waktu tu beberapa orang Ustaz. Dia suka sangat jemput Ustaz. Jadi nama beliau Ustaz Anwar Al-Jabali. Saya pun cuba cari dekat Johor kat mana Jabal-Jabal ni. Rupanya tak ada pun Jabal. Tapi beliau daripada Bukit Tinggi. Jadi kalau Al-Bukiti nampak Johor sangat. At-Tinggi itu nampak orang Johor sangat. Akhirnya dia bijak. Dia orang pandai Arab juga. Bukit tu terjemah jadi Arab. Jadi apa? Jabalun. Itu yang jadi Al-Jabali. Itu bijak. Kawan kita Ustaz Zamihan Al-Ghari. Tahu kat dari mana Al-Ghari tu? Sebab beliau kan orang Kelantan. Asalnya Gua Musang. Jadi kalau beliau guna Al-Guawi nampak macam guanya. Al-Musangi lagi nampak Musang. Akhirnya beliau bijak. Gua tu diterjemah dalam bahasa Arab jadi Gharun. Jadi beliau tambah je lah Al-Ghari. Tu yang nama beliau jadi Ustaz Zamian Al-Ghari. Gitu. Al-Kafi gua. Jadi Al-Kafi boleh. Naam, siapa nak pergi ke mana jumpa Ustaz Anwar? Anwar apa? Al-Kahfi. Naam, rupanya Batu Kif. Al-Kahfi. Nah, Batu Kif. Baik. Ya Allah, mereka ni mudah-mudahan ahli syurga semuanya ya. Ini Tuan Guru Baba Haji Saleh Sik Kedah. Kalau boleh tangkap ya supaya kita tahu selama mengaji ni, inilah dia sanad kita.
Yang kedua masih hidup beliau, Kiai Haji Abdul Rahim Jamaluddin Jahari Al-Banjari Al-Makki. Perasan tak kalau saya baca kitab ni selalu saya sebut 3 nama ni. Ramai lagi tapi saya dapat melalui 2. Ni kenal ni. Ini kalau tak kenal dia batah balik. Janganlah tak kenal pula. Inilah dia orang yang faqih ya. Baik, mari kita baca Fatihah kepada yang 3 orang guru kita ini, 2 orang guru kita dan guru kepada guru kita. Mudah-mudahan barakah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Tolong tangkap dulu. Sebab yang ini tak boleh ditulis nota. Muka sudah. Boleh. Siapa kamera paling canggih? Tak sangka juga ya, besar rupanya ya. Sudah. Tangkap gambar. Yes. Ya. Ahmad Jamhuri. Betul. Ustaz Ahmad Jamhuri. Guru saya juga tu mengaji. Tuan Ji sempat jumpa. Betul. Nama beliau Syekh Ahmad Jamhuri. Syekh Ahmad Jamhuri. Dah meninggal baru ni. Agak baru juga. Saya sempat jumpa alhamdulillah. Tapi yang seorang alim lagi, mungkin tuan-tuan mengaji pernah jumpa kot, namanya Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Dia pernah mengajar di Masjidil Haram, orangnya gempa-gempa badan. Dia tak ada janggut. Namanya Syekh Abdul Karim Banjari. Alim tu. Tapi yang tu zaman sebelum ni lagi. Yang ni zaman ni, saya ingat sama lah. Sama zaman dia dulu tu. Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Itu maksudnya orang Banjar. Pernah jumpa Umi? Pernah jumpa Syekh Abdul Karim Banjari tak? Abdul Karim Al-Banjari. Beliau satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir. Inilah Syekh Abdul Qadir. Orang kata Syekh Abdul Qadir, inilah dia. Alim, Masya Allah. Dua guru ni saya sempat jumpa. Sampai sekarang ni beliau kalau saya turun Mekah, kalau saya pergi umrah, mesti dia minta datang kat rumah dia. Beliau kahwin dengan orang Mekah, anak 11 orang. Beliau ada ijazahkan pada kami satu amalan, iaitu amalan mustajab doa dibaca di multazam. Kalau dah ramai-ramai datang nanti, corona dah agak reda, Umi ingatkan, saya akan ijazahkan kat sini. Beliau cerita dengan saya di Mekah, beliau cerita di rumah dia. Dia kata dia sangat kagum dengan seorang ustaz Indonesia. Sekarang saya lupa namanya. Ustaz tu setiap tahun pergi haji. Walau kerja kebun je ustaz tu. Saya lupa sekarang. Setiap tahun pergi haji. Lalu ditanya, apa amalan ustaz? Dia pun bagi amalan begini-begini. Lalu beliau cerita kat saya sendiri ni. Sahih cerita ni, memang betul-betul saya sendiri dengar. Dia kata dia teringin, dia minta pada Allah, dia teringin nak baca sekali Yasin, tapi pahalanya seperti membaca 100,000 kali. Apa maksudnya tu? Mesti berada di mana? Di Mekah lah. Tu ceritanya. Maksudnya dia teringin mudah-mudahan dia dapat di Mekah. Dan dia minta doa daripada Syekh tadi tu. Rupa-rupanya doa tu memang daripada Nabi doa tu. Tetapi mesti diijazahkan. Di mana? Saya tak tahu diijazahkan di Mekah ke? Kalau di Mekah sudahlah kita. Macam mana nak ijazah ramai-ramai di Mekah? Kalau dekat Malaysia boleh ijazahkan, boleh lagi. Nanti kita ijazahkan ya. Tapi doa tu mesti dibaca di multazam. Mesti pergi multazam lah nanti. Tapi sekarang tak semestinya dekat multazam tu Kak Jah. Ini kan Pak Penyuruh, sini kan multazam. Sepanjang line ni daripada pintu daripada penyuruh ni sampai ke
pintu Kaabah akan dibawa ke belakang, sebab perempuan tak boleh nak pergi depan kan, pergi ke belakang. Selama mana ada dalam jalur tu, itu juga namanya multazam. Saya bagi tahu dengan zawjah saya, kita baca kat sini, tapi di masjid pergi kat belakang kita baca. Itu pesan guru saya. Di sini bagi tahu boleh baca sepanjang jalur, tapi mesti dalam masjid. Nanti Umi ingatkan, nanti Umi bila dah suasana tenang, saya boleh bagi, tapi bila ramai-ramai seronok lah. Maksudnya biar orang lain puas hati juga. Kalau saya bagi amalan, tapi yang tu nanti kena photostat tu, sebab dia punya sanad tu panjang. Saya tak boleh bagi sekarang, saya kena sebut. Tradisi guru kami kena sebut. Dan setiap yang mengijazahkannya dia mesti sebut, alhamdulillah aku mengalami juga. Bahasanya apa yang aku hajatkan dimakbulkan oleh Allah, mesti sebut macam tu. Saya doa makbul, saya mesti sebut begitu. Kalau tak makbul, tak boleh ijazah ke orang, macam bohong saja. Sebab dalam hadis tu dia kena sebut, alhamdulillah apa yang aku hajatkan dimakbulkan oleh Allah, walaupun tak semua, tapi kebanyakan jadi makbulkan oleh Allah. Saya nanti kalau ijazahkan dengan tuan-tuan, saya mesti sebut benda tu, dan saya yakin memang saya mengalami sendiri makbulnya itu. Tuan-tuan, puan-puan, kalau nak ijazah orang lain, mesti sebut juga benda tu, tapi mesti betul-betul makbul, jangan saja-saja je tak. Itulah sebab tu bukan senang, jarang orang ijazahkan amalan ini. Nanti insya-Allah, tidak janji, tapi kalau diingatkan Umi, insya-Allah. Baik. Secara ringkas sebelum kita baca kitab, kita baca kitab lagi. Ini adalah Islam, ada iman, Islam dan ihsan. Ni 3 rukun agama. Ni saya dah sebut dah ni dulu ni. Dia sekadar ulang balik ni. Nak tahu tentang iman, belajar ilmu akidah. Nak tahu tentang Islam, belajar ilmu fiqh. Nak tahu tentang ihsan, belajar ilmu tasawuf. Ini namanya 3 rukun agama. Kalau orang tanya 3 rukun Islam, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun agama ke baru tahu hari ini? Dah atas ni, kalaulah tak ada ni tadi, jangan-jangan jawab 7 semula. Rukun iman ada, rukun 13 ada, maafkan saya, rukun solat ada, rukun Islam ada, rukun agama ada. Apa dia? Iman, Islam dan ihsan. Tak, imannya dulu iman, Islam dan, nak tahu tentang iman mesti belajar ilmu aqidah. Nak tahu tentang Islam belajar ilmu fiqh. Nak tahu tentang ihsan belajar ilmu. Inilah dia, jangan lupa ni. Tangkaplah gambar sudah. Ini disebut di dalam hadis yang panjang. Ni hadis ni panjang. Nampak tak ni? Siapa tak nampak? Nampak tak ni? Siapa tak nampak? Ini agama. Akhir sekali Nabi tanya, Nabi tanya dengan Sayyidina Umar. Nabi kata, inilah agama. Ternyata agama itu apa? Islam satu, yang kedua iman, yang ketiga inilah namanya 3 rukun. Tangkap sudah gambar? Tangkap dulu. Slide saya ni semua boleh tangkap gambar. Kalau paling bagus seorang kat sini khas untuk menangkap gambar. Nanti dia masuk syurga, kenapa? Kerana dia menangkap gambar. Bagi kat orang lain. Kerana ada group kan. Sudah? Sambil-sambil tangkap gambar saya. Jangan, sebab saya dah selalu sangat digambar orang. Tangkap je kat sini, zoom. Sudah ya? Alhamdulillah, ni Masjid Al-Khairiyah ni antara yang mengembirakan saya. LCD-nya sangat jelas. Sebab penting LCD jelas ni, supaya kita dapat, kita rasa apa ya? Rasa senang hati. Sebab nak buat benda ni bukan senang ni. Kalau LCD-nya kabur-kabur kan rasa kurang sedap kan. Sudah? Baik.
wajib belajar 3 ilmu ini, wajib belajar. Sebab Islam seperti pokok. Sudah nampak ke Umi? Power apa ni handphone Umi ni daripada jauh. Ke Umi tak gambar saya ni? Gurau je Umi. Sudah. Sudah Kak Ajar. Islam seperti pokok ya. Akar pada pokok tu sudah, mai Kak Ajar, mai sila. Setiap slide nak ambil silakan, paling bagus sebab kita tak menulis. Kalau kita menulis laju tak apa. Tapi yang ni nak tulis macam mana ni? Tu yang perlu tangkap gambar. Tapi kelas saya boleh, kelas Syekh Nuruddin jangan ya. Kalau kuliah saya tak apa. Kalau kuliah Syekh Nuruddin jangan. Nanti kena ubat nanti. Saya ni sekarang saya suka mengajar pakai slide. Kenapa? Di samping dengan penerangan ni Tuan Haji dapat dengan ni. Sebab manusia ni kadang-kadang kalau menulis lambat. Kalau dengar nanti dia tahu dalam ni saja, keluar nanti sadaqallahul azim. Ini tangkap gambar. Tak faham tak apa, nanti balik rumah lepas minum, makan-makan, tengok ni rupanya Ustaz Mahathir sebut. Saya suka. Sebenarnya saya tadi heran ni Umi, sebenarnya ceritanya juga kebanyakan tempat yang saya mengajar sudah ditangguhkan dulu. Mula daripada hari Ahad lagi Umi sebenarnya. Saya sebenarnya semalam tu dua hari ada program. Apa nama kampung tu ya? Dia yang dekat Kelang tu, Masjid Raja Kelang. Masjid baru kat aja. Masjid Raja kat belakang itu. Bukit Raja Uda bukan. Raja kat belakang tu, bukit bukan. Orang Kelang dekat Andalas atas lagi tu. Ulu Kelang sana. Dekat Kelang, saya pun keliru dah. Yang ada Andalas tu kat mana? Kelang. Yang atas Bukit Raja. Masjid Bukit Raja. Tak tahu saya. Tapi ada tak nama Bukit Raja? Ada. Tak ingat saya masjid tu. Saya sebenarnya menunggu sebab waktu tu dah bunyi-bunyinya nak tidak diizinkan. Akhirnya mereka lah antara masjid yang masih meneruskan. Macam Al-Khairiyah ni, kira-kira Khairiyah ni. Sebab tempat lain dah tak ni dah. Jadinya yang datang kuliah saya tu tak ramai. Dia menjangkakan 300 orang. Yang datang saya ingat tak sampai 30 orang. Mereka pun datang jumpa dengan saya, minta maaf. Saya kata tak apa, kita merancang, Allah menentukan. Jadi banyaklah makanan lebih. Jadi kekenyanganlah ramai orang. Kerana boleh makan lebih, tu hikmahnya juga ya. Tambah mereka masak sedap lah. Orang Jawa ni pandai masak ya. Saya jatuh cinta lah dengan makanan itu. Tambah lagi dia ada ayam kampung, Masya Allah. Kemudian saya tak pernah makan udang masak lemak dengan nenas. Sedap. Sedap lah. Planelio kata Kak Ajar. Saya jarang makan Kak Ajar. Jarang makan nenas, lomak, udang. Allah. Saya tak tengok orang saya makan. Kerana penuh dengan semangat saya makan. Lihat. Jadi itu ceritanya 30 orang yang hadir. Saya kata tak apa. Sepanjang hari tu saya cerita. Jadi saya antara masjid yang masih mengekalkan yang ni. Isnin semalam tu ni sepatutnya saya di Masjid Ar-Ridwan.
Mereka kata ustaz dah nak ada keluar arahan. Tu saya menunggu juga Umi ni mesej nanti, mesej ada ke mesej tak ada ni. Mesti ada. Umi bagus 2-3 hari dia dah ingatkan. Tapi tadi Umi saya tertidur sebenarnya. Jadi tertidur tu sebab rasa santai, mungkin esok tak ada juga. Rupa-rupanya ada. Itulah ya. Baik. Kita teruskan dulu. Islam seperti pokok, akidah itu tak nampak, itulah dia iman. Fiqah nampak kan? Tu Islam tu nampak. Tasawuf tu ihsan. Sudah tangkap gambar ni. Islam seperti pokok ni penting ya. Islam is just like a tree. The roots of the tree is referring to the creed. Pokoknya tu kan nampak dahan semua sekali, itu nak Islam. Sudah? Baik. Islam itu ada 3 tadi tu, akidah, fiqh, tasawuf. Jangan tak kuasai, maksudnya jangan tak belajar. Terutama sekali tasawuf tu last sekali tu. Setelah belajar akidah, fiqh, belajarlah tasawuf. Tapi bukan maksud saya kena khatam dulu akidah baru fiqh, baru tak, sekaligus. Kan sekarang ni saya mengajar tasawuf kan. Ustaz Zul mengajar apa senyum Umi? Ustaz Zul tafsir. Lagi ustaz yang mengajar fiqh siapa? Fiqh ni contohnya dak wuduk, solat, zakat tu tak ada. Akidah sifat 20 Ustaz Zafran. Kena cari jugalah Umi. Fiqh kena carilah Umi. Kenapa? Sebab 3 ni baru lengkap. InsyaAllah nanti saya syorkan, Umi saya syorkan, kalau Ustaz berkenaan tu mahu, pakailah buku saya tu. Buku saya itu namanya Misbahud Duja. Saya sebenarnya sebelum saya buat keputusan mengajar tasawuf ni, teringin nak mengajar Misbahud Duja fiqah. Tapi saya merasakan biarlah saya mengajar tasawuf lah, sedap. Kalau meninggal dalam tasawuf kan sedap. Jadi fiqah tu biar orang. Tapi buku fiqah tu saya syorkan, maaf ni saya bukan nak sebut buku saya ni, sebab buku saya ni memang banyak diajar di banyak negeri dah sekarang. Ustaz-ustaz minta izin. Sebab buku saya ni mensyarahkan buku yang paling basic dalam fiqah. Kalau ditanya orang, ditanya orang, buku yang paling basic dalam akidah, jawabnya Matan Ummul Barahin. Buku yang paling basic belajar tasawuf, namanya Penawar Bagi, itu yang kita belajar sekarang ni, cuma saya syarahkan last fiqh. Buku yang paling basic dalam fiqh, jawabnya apa? Jawabnya ialah Safinatun Najah. Safinatun Najah. Jadi bila Safinatun Najah, bagus kitab tu, tapi biar ada syarahan. Inilah dia kitab dia. Alang-alang Umi saya tunjuk sekejap. Kalau ada ustaz mengajar ni, mintalah mengajar buku ni. Betul, Masjid Kota Raja. Masjid Kota Raja. Tu saya ingat bukit-bukit tadi, hairan juga saya. Ini buku ni nanti Umi kalau boleh lah, kalau Ustaz Syam. Tapi saya jangan saya mengajar, biar orang lain mengajar. Ni tangkap gambar dulu. Ni. Umi dah beli dah. Advance Umi ni. Buku ni, betul. Kitab ni Safinatun Najah bahasa Arab. Nipis, saya ingat dalam 15 muka surat. Nipis. Tapi dalam bahasa Arab. Apa yang saya buat, saya terjemahkan dan saya syarahkan. Jadilah kita tebal ni. Itu kami baca kat UKM dah selesai. Alhamdulillah. Bab puasa lah. Ni tuan-tuan ni. Online ada. Kalau boleh beli ramai-ramai, jadi dapatlah murah. Ada. Di kedai banyak jual ni. Banyak habis dah sekarang.
Ada tapi saya tak bawa lah sekarang sebab kawan saya di mana Umi? Bandar. Nah, tu yang saya lambat juga tadi tu, buku yang saya bawa di luar tu sebenarnya dalam rumah saya Umi. Bila nak keluar tadi, ya Allah, ingat janji nak bawa buku tu angkat lagi seorang diri. Baik. Sudah Umi ni nasihat bagi tahu Ustaz Syam nanti kalau nak mengajar fiqh baik guna kitab ni. Saya bukan bukan buku saya, tidak. Sebab buku ni banyak dibaca di seluruh Malaysia sekarang. Ustaz-ustaz minta izin saya. Saya kata silalah, saya bukan apa sangat. Saya ni menterjemah dan menghuraikan. Macam buku ni, dia lebih tebal daripada buku ni. InsyaAllah buku ni kalau baca, insyaAllah dia lengkap daripada wuduk sampai haji ada kat sini. Rujuk saja. Kalau pergi haji buka buku ni. Umrah pun buka buku ni. Maaf ya, dulu saya nak berkira-kira nak mengajar buku ni sini. Tapi saya ingat saya lebih suka tasawuf. Sebab tasawuf ni dia lembut jiwa kita. Tak mengatur orang. Sudah ya? Baik. Sekarang Masya Allah, lama dah syukri menunggu bila nak baca dah tahu. Baik, kita ucap terima kasih lah beliau sebab ni buku kita ni baik. Pernah bagi hati, ni lah buku pernah bagi hati. Pernah tengok? Rasanya dah mengaji sini ni. Sudah mengaji? Ada kat je? Kat surau? Sini pernah? Rasanya pernah. Ustaz Makno tahu saya tu. Dia takaful kan tak? Cik Eno bukan? Bukan. UIA bukan. Usin. Kuis. Pas. Kalau Cik Eno tu kawan saya tu Kak Jah. Kalau Cik Eno yang takaful tu kawan saya tu. UIA dia dulu. Inilah dia buku dia, Penawar Bagi Hati. Saya sangat kagum dengan Ustazah Noraini. Beliau lah yang Arab Jawi ni Jawi, ni bukan kita Arab ya. Ni Jawi, beliau melayukan. Dia tak berubah nama sini. Namanya Ustazah Noraini Abu. Ni memang tak ada pun nama dia saja saya ubah kat sininya. Ni sama Abdul Qadir Muttalib sama ni. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Alman Dili Khuwaidim Talabati Al-Alam Al-Syarif Fil Haramil Makki Matba'ah Ibn Halabi. Ni apa ni? Siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca ni? Fatani. Ini Thailand. Ini saya pun tak dapat baca tu. Baik. Ini sudah baik, pokok pun sudah. Kenapa perlu belajar tasawuf? Memantapkan akidah dan memagari fiqh. Itu yang penting tu. Sudah ya? Sekarang kita mula mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak penting sangat. Saya nak bagi tahu ni dulu 10 minit ya. Kitab ni sepanjang kita mengaji kitab ni, dia akan mengajar kita ini. Sebab tu saya sangat suka kitab ni. Kecil tapi dia sistematik dalam bagi tahu peringkat penyucian diri dalam ilmu tasawuf. Ni tangkap gambar ya. Tapi sekarang jangan dulu, tak habis baru nak mula. Ada 3 peringkat. Namanya takhalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Takhalla ni kosongkan diri daripada sifat-sifat madmumah. Kitab ni bagus. Yang kedua tahalli, hiasi dia dengan sifat-sifat mahmudah. Barulah Allah kurniakan sesuatu. Itu namanya tajalli. Nanti dalam buku kita ni, kita sebagai insan, yang wajib atas kita itu je. Yang matlub, yang dituntut, takhalli dan tahalli. Kosongkan diri kita dan hiasi, itu yang dituntut.
Adapun tajalli itu pemberian Allah, mauhub, bukan matlub, mauhub. Nah, Kak Ajah kalau nak tangkap gambar lepas ni, sebab ni dia ada lagi keluar. Ni tak habis lagi ni. Tapi kalau nak video kan boleh ya. Baik. Apa dia kosongkan? Kosongkan diri daripada 7 anggota zahir dan sifat batin yang tak elok. Apa dia? Mata, telinga, lidah, perut, maaf ya, kemaluan, 2 tangan, 2 kaki. Kalau yang batin, suka makan, makan boleh, jangan suka sangat. Suka bercakap, bercakap boleh, jangan banyak sangat. Marah, hasad, kedekut, sifat kemasyhuran, suka dunia, sombong, ujub, riya. Inilah yang kita belajar sepanjang tasawuf nanti. Dan hiasi 10 sifat yang batin. Taubat, takut Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sayang Allah, redha, ingat mati. Kalau kita dah boleh pastikan 2 ni dah selesai, nanti Allah bagi macam-macam. Antaranya Allah bagi pahala, syurga, ilmu laduni, dzauqi, firasat, kasyaf, kecintaan pada Allah, keridaan Allah, mukasyafah dan musyahadah. Silakan. Ni penting ni. Ini kongsikan pada manusia seluruh dunia. Ini kongsikan pada seluruh manusia seluruh dunia. Termasuk ya. Nah, penting. Silakan ya. Nanti saya bagi ni dengan Umi, jangan risau. Nanti untuk dapat yang lebih jelas, nanti minta dengan Umi ya. Sudah dalam PDF, nanti lebih jelas lagi. Sudah. Sekarang hati pula. Sudah ya? Hati. Ni kita penawar bagi hati. Qalbun salim. Apa maksud qalbun? Kena tahu ilmu hati sikit. Hati manusia ni ada mata dia, baru dia boleh melihat. Mata hati itu namanya basirah. Mata hati itu namanya basirah. Ini tak lengkap lagi ni sebenarnya. Ada satu lagi lebih lengkap. Maafkan saya. Sepatutnya malam ni saya di 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 Masjid Bangi pun dibatalkan juga. Saya mengajar ni dekat ya. Tuan-tuan kalau ada kesempatan datanglah. Masjid Masjid saya apa Kak Ajah tak ingat, saya di Bangi. Saya penduduk di Bangi baru tu Kak Ajah. Masjid tu katanya baru setahun. Tu namanya Seksyen 1 Bandar Baru Bangi. Maaf saya ni. Oh tu. Oh. Masya Allah. Semua orang kaya. Saya seorang je tak kaya. Berapa je. Alhamdulillah. Kaya sebenarnya kita semua orang kaya. Betul. Kenapa? Kita
sihat satu, yang kedua harta pun kaya. Sebab orang kaya itu dianggap pada 30 Ramadan dia ada duit dan untuk kelengkapan dirinya sehingga satu Syawal esok. Pernah tak kita tak bayar zakat fitrah? Pernah tak? Tak pernah kan? Kaya lah tu. Nah, kaya, kita kaya sebenarnya. Alhamdulillah. Yang penting sihat. Kadang-kadang orang kaya pun, maaf ya, saya nak bagi tahu, saya nak tunjuk satu tu, saya tak ingat, ya Allah. Tak apalah ya, apa yang ni, saya sebenarnya ada satu lagi yang lebih elok. Cantik masjidnya Kak Ajah. Allahu Akbar. Maaf saya ambil masa sikit ni, sebab saya nak bagi tahu ada yang lebih jelas tadi tentang Allahu Akbar. Maafkan saya. Kalau tak apa jugalah. Saya nak cerita tentang baik, tak apalah, kita pakai yang tadi. Saya rasa yang ni tuan-tuan dulu pernah dapat juga slide ni. Sudah tunjuk kat sini ni. Tapi ada yang lebih lengkap. Yang ni tak lengkap. Dah bagi dah kan? Kalau dah bagi tak payahlah ya. Itulah. Yang ini yang saya nak tunjukkan. Ini lebih lengkap. Hati kita ni ada mata batin, namanya basirah. Basirah ni apa? Kalau kita tahu mana baik, mana buruk. Contohnya, solat itu baik, mengumpat itu buruk. Itu bermakna basirah kita tu sudah terbuka. Ketika itu kita dikatakan mendapat hidayah. Itu yang saya nak sebut tu. Tapi orang ramai yang tahu sembahyang bagus, tapi kenapa dia tak sembahyang? Sebab ada lapisan kedua ni tak kuat, namanya dhamir. Dhamir akan bagi tahu, wahai basirah, kamu tahu sembahyang itu bagus kan? Ya, kata basirah, buatlah. Ketika dia buat tu namanya dia mendapat taufik. Sama juga mengumpat tak bagus kan? Ya, kata basirah, tinggalkan. Ketika dia tinggalkan, ketika itulah dia mendapat taufik. Tetapi dhamir ini perlukan lagi satu lagi hati lebih dalam, namanya fuad. Fuad ni hakim. Kenapa? Kalaulah contohnya kata basirah, solat itu bagus, kata dhamir, buatlah. Lalu basirah pun buat, maksudnya orang tu pun buat solat tu. Fuad sebagai hakim akan katakan kamu orang yang baik. Tapi sebaliknya, contoh, basirah tahu sembahyang itu bagus, kata dhamir, buatlah. Lalu dia tak buat, lalu kata fuad, kamu orang yang tak bagus. Sama juga basirah, dia akan bagi tahu suami yang baik hendaklah bertanggungjawab terhadap anak dan isteri. Kata apa tu? Basirah. Dia dapat hidayah tak waktu tu? Dapat. Lalu kata dhamir dalam dirinya juga, kalau begitu jadilah orang yang bertanggungjawab, kata dhamir.
Lalu orang tadi pun bertanggungjawab, kata Fuad, kamu suami yang baik. Tapi kalau dia tak bertanggungjawab, Fuad akan kata kamu suami yang tak, yang ini dia tak boleh bohong. Tapi dalam pada dia bagus tu pun ada benda yang dia tak boleh rongkaikan. Contoh ya, sir akan bantu. Contoh kata Fuad, kenapa ya kita kena virus sekarang ni? Kita kan orang yang baik, biarlah virus tu kena ke orang Yahudi ke, orang yang derhaka ke, ni orang Gombak pun kena. Contoh, tu kata apa tu? Kata Fuad, kata sir, Fuad, keep silent. This already what? Predestinated by Allah. Years, even 50,000 years before the creation of the world and the universe. You have to accept that. There must be a wisdom. Siapa yang sebut tu? Sir. Akhirnya Fuad pun tenang. Lalu kalau ketika dia tenang, dia akan lebih kenal Allahnya. Itu ruangnya untuk hati yang lebih dalam, namanya latifah. Latifah ni kalau Allah bagi, Allah dia macam internet. Macam internet. Kalau telefon kita ada internet, apa yang kita tak tahu dalam dunia ni, tekan saja kat mana. Yahoo boleh, Google boleh, Firefox apa? Firefox yang mencari itulah, ejen pencari tu. Semua dia tahu. Tapi syarat jangan tak bayar internet. Nanti kena potong. Itu dia. Latifah tu seperti internet. Tapi mesti kena bayarlah internet tu. Kalau tak bayar tak dapat. Boleh ya? Silakan nak gambar. Baik, mari kita mulakan pengajian kita. Baru nak mula. Tak mengapa ya, supaya kita tahu. Tafadhal, bismillah. Makna basmalah. Boleh dah kita buka lampu? Boleh, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Qala ma'alif hafizahullah wa ma'ana bi ulumihi fi daraini amin. Amin. Tuan-tuan, selalu saya baca qala al-muallif rahimahullah kan? Sebab pengarang kitab yang saya baca itu dah meninggal. Jadi adik Syukri kita baca qala al-muallifu hafizahullah. Kenapa beliau baca hafizahullah? Ini Tok Guru ada lagi ni. Kalau beliau baca rahimahullah, saya balik. Ada lagi tu namanya hafizahullah, maksudnya semoga Allah menjaganya. Boleh ya? Kalau baca amin. Kalau baca buku orang yang masih hidup hafizahullah. Kalau dah meninggal rahimahullah. Tu untuk lelaki, perempuan rahimahallah. Kalau masih hidup hafizahullah. Kalau yang dah meninggal rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Kalau perempuan rahimahallah. Kalau masih hidup hafizahallah. Fadhal. Makna basmalah. Basmalah yang ditulis di awal kitab adalah untuk mengambil keberkatan. Seolah-olah penulis mengatakan bimusahabatis Bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Dengan adanya kebersamaan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis kitabku ini untuk mengambil keberkatan dengannya, yakni basmalah. Jadi menulis pun namanya berkat juga dengan basmalah. Kita pun sama juga. Sebab itu apapun pekerjaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan kita. Tapi diingat, kalau pekerjaan yang tak elok, contohnya mencuri, baca Bismillah, itu boleh jadi murtad. Kenapa? Sebab dia merendah-rendahkan Bismillah tu. Jangan sebarang juga ya. Teruskan. Syekh Umar bin Nawawi Al-Titani rahimahullah menambah. Beliau orang yang sangat alim sekali. Beliaulah antara kuburnya, beliaulah antara jenazah yang jasadnya masih utuh sampai sekarang insya-Allah. Dikebumikan di Ma'la. Kubur Ma'la di Makkah kata.
Saya dah cerita kat sini kan, antaranya Sayyid Muhammad Alawi. Siapa yang Bang Haji yang nak ziarah, saya boleh tunjukkan kubur beliau. Kubur beliau di Ma'la. Terus Musda'inan, yang bermaksud untuk mengambil keberkatan dengan basmalah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi bukan saja ambil berkat, tapi minta tolong Allah. Saya nak, memang betul lah, saya sendiri menulis, saya tahu ya, menulis ni, saya kalau ada idea yang baik-baik, saya tu buka komputer. Itu apa yang saya buat sekarang. Kadang-kadang tengah mandi, idea tu datang. Pelik, tapi waktu tu saya tak terus duduk komputer lah. Bila tengah mandi dia, saya pun heran, ilham yang baik dia tak selalu datang. Kadang-kadang tengah-tengah berwirid lepas solat kan, dia bagi idea, kamu nanti buat begini, sifat 20 ni buat gambar rajah begini. Walhal saya dah buat dah gambar rajah tu, reconstruct dini balik, dibuat balik. Saya sangat percaya dengan konsep keberkatan. Sebab tu saya selalu call mak saya kat kampung dulu, ketika beliau masih hidup. Saya selalu call, mak tolong doakan ya, saya nak pergi mengajar ni, insya-Allah mak doakan. Kadang selalu dapat benda yang pelik-pelik. Bukanlah pelik yang tak kita belajar tu, dia datang. Saya sampai sekarang saya sangat percaya dengan keberkatan, tapi syarat hati mesti bersih. Benda yang bersih nak datang mesti, contohnya kan ini, kalau dia ada tahi cicak, apakah kita akan letak minuman yang paling mahal? Tidak kan? Yang paling ringan air kosong kita tak nak letak sebab ada tahi cicak. Gitu. Jadi Allah nak bagi, tapi ini kotor ni, sebab tu tak dapat. Biar kita bersih. Tuan-tuan nak tahu siapa yang paling mulia antara kita ni? Semua ni, termasuk Syukri, termasuk saya, termasuk Umi, semua kita ni, siapa paling mulia antara kita? Orang yang paling merasakan dirinya paling hina di sisi Allah sekarang, waktu sekarang. Bukan ustaz, bukan guru, bukan tak. Sekarang ni siapa yang rasa dia paling hina, dia tu paling mulia sekali. Di sisi manusia mungkinlah ustaz, mungkinlah guru kan, tapi di sisi Allah tak semestinya. Kalau guru itu sombong contohnya, nak tunjuk pandai contohnya, tak. Sekarang ni at this moment, orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling rasa dirinya paling hina sekarang. Tak tahu benda tu ada tak dalam diri kita. Fadal. Sebab ditulis basmalah, pengarang menulis basmalah di awal kitabnya kerana beberapa sebab, iaitu yang pertama, mencontohi cara susunan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memulakan Al-Quran dengan basmalah seperti yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, lauh artinya papan, macam papan ni. Macam papan putih itu tu lauh. Besar betul. Oleh kerana yang ditulis di situ takdir-takdir. Allah tahu takdir tu dalam ilmu Allah, tetapi ditulis sebagai catatan. Ustaz Mahathir, bila lahir, siapa ayah, siapa ibu, di mana lahir, macam mana lahir, mana sekolah, di mana belajar, di mana sambung, di mana kahwin, di mana mengajar, di mana itu untuk saya seorang tu. Tidak ada yang boleh memadamnya sebab ia terjaga. Terjaga tu namanya mahfuz. Tu yang kita panggil lauh mahfuz. Tu sebab tu jangan tinggallah doa yang kita ajar dulu tu. Selepas subuh, subhanallah wa bihamdihi lagi, adada khalqihi lagi, wa ridha nafsihi lagi, wa zinata arsyihi lagi. Jangan ditinggalkan itu, jangan ditinggal. Salah satunya apa? Ya Allah, sekali kami sebut subhanallah wa bihamdihi, bagi pahalanya wa midad kalimati, midad kalimati, sebanyak mana yang ditulis di Lauh Mahfuz, semuanya bagi kat kita semua. Saya saja berapa situ, belum lagi Syukri, belum lagi semua kita ni. Sekali sebut tu, semua pahala ni dapat kat kita sebanyak-banyaknya. Banyak tak pahala tu? Jangan tinggal. Tapi amalan ni bukan untuk tu saja. Saya dah ajar dulu kat sini, kalau baca Quran, sadaqallahul azim adada khalqihi wa ridha
wa zinata arsyihi wa midada. Contohnya baca ayatul kursi, wa huwal aliyul adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata wa midada. Itu memang tutupkan itu. Boleh. Itu isyarat. Nabi nak isyarat amalan tu boleh digandakan. Tu tujuan kita talaqi begini ni. Orang mengamal ribu-ribu kita relax je. Kenapa? Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada. Ya ada macam tu Ustaz. Ada Nabi yang ajarkan. Tapi jangan pula I dah lawan apa yang you amal sejam. Bila I baca jangan pula begitu. Amal lagi yang lain. Terus atau setelah dikumpul dan disusun di dalam mushaf. Oleh itu secara tertib ayat yang paling awal dalam Al-Quran adalah basmalah. Secara tertib. Tertib apa? Secara tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Secara penurunan pula, ayat yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat pertama surah Al-A'raf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi qalam 'allamal insana ma. Kenapa akhir surah tu 30 juzuk dia? Dari segi penurunan ia yang pertama, dari segi tulisan susunan ia yang ke belakang. Kenapa? Macam ni ceritanya. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Kalau boleh tapi tak boleh dah kan. Kalau boleh masuk pintu Jibril. Tahu pintu Jibril? Pintu dekat makam Nabi tu kan, bila kita keluar ini kan kita ziarah Nabi sini, kan keluar pintu ni namanya Babul Baqi'. Pintu Baqi'. Sebab kita akan pergi ke Baqi'. Sedari dengan pintu ni ada lagi satu pintu sini. Saya dongak namanya Babu Jibril. Sebab malaikat Jibril selalunya kalau datang jumpa Nabi akan melalui pintu ni. Akan melalui tempat ni. Tapi dulu tak ada pintu tu, tapi malaikat Jibril akan lalu di situ. Sudah, dan akan jumpa Nabi di satu tiang. Tiang tu namanya tiang Jibril. Tapi tiang tu ada di dalam rumah Sayyidatuna Fatimah. Di mana? Di sini tuan-tuan tengok jap. Sini Raudah, sini makam Nabi. Makam Nabi itu sebenarnya rumah Sayyidatuna Aisyah. Di belakangnya itu rumah Sayyidatuna Dalam rumah Sayyidatuna Fatimah ni ada satu tiang namanya tiang Jibril. Tapi sayang sekarang tak dapat tengok dah. Sebab dia kan dalam rumah tu kan, kat belakang tu kan sofa. Ingat sofa? Dalam ni. Sinilah selalu malaikat Jibril datang. Bertadarus dengan Nabi setiap Ramadan. Jadi malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, ayat ni letak sini, ayat ni letak sini." Nabi mana pandai menulis. Nabi kuat ingatan. Habis perjumpaan ini, Allah Nabi jumpa dengan Sayyidina Zaid. "Wahai Zaid bin Thabit, tulis ya. Ini dekat sini, ini dekat sini." Tu yang jadinya susunan Quran sekarang ini. Bukan dari segi penurunan. Kalau penurunan, yang pertama sekali Iqra bismi tapi sekarang ini dari segi tauqifi. Tauqifi ni malaikat Jibril datang ni sebelah ni, ayat ni lepas ni, ini sebelum ni, gitu. Boleh ya? Terus yang kedua, mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama poinnya tadi apa? Poinnya kenapa kita kena baca bismillah ikut Quran? Sebab dalam Quran tu how many verses Quran? Out of 6236. Ada yang mengatakan 6666. 6666. Tapi the first verse ever Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali memulakan penulisan dan surat-suratnya, Nabi SAW menulis baginda memulakannya dengan basmalah, seperti surat baginda kepada Herakl, Raja Mesir dan lain-lain. Yang kita dengar cerita orang putih tu Hercules tu kan? Hercules. Yang itulah. Itu sebenarnya gelaran Raja
Mesir. Gelaran Raja Malaysia. Gelaran Raja Malaysia. Agong. Gelaran Indonesia. Presiden kan. Gelaran untuk Rom. Kaisar. Untuk Farsi terbalik saya, mana satu Rom ya? Kisra Rom ke? Tak ingat saya. Kaisar tu Rom ke Farsi? Kaisar Rom kan? Kaisar Rom, Kisra Farsi. Raja untuk Mesir juga satu lagi, Fir'aun. Sebab tu Fir'aun tu kata ulama bukan nama tetapi gelaran. Sebelum zaman Fir'aun dipanggil Aziz. Ketuanya tu, rajanya dipanggil Aziz. Fir'aun tu sejak zaman Nabi Musa. Tapi ketika zaman Nabi Yusuf tak dipanggil Fir'aun, dipanggil Aziz. Sama juga zaman Nabi Ibrahim dipanggil Aziz. Terus ya, silakan Ustazah. Tuan-tuan kalau ada nak urusan silakan ya. Jangan ingat dengan saya pula. Saya cuma nak ambil masa lebih sikit sampai pukul 11:10 boleh. Tadi pukul 11 kan, naik lagi 10. Maafkan saya ya, rasa macam bersalah saya sebab datang lambat hari ini. Jangan lupa buku, siapa yang nak keluar nanti nak beli buku, ambil di belakang dulu. Kalau tak ada duit, ambil dulu tak apa. Nanti bayar dengan Umi lah. Jangan tak dibayar pula. Harganya berapa tadi Umi? 28. Ambil dulu tak apa. Kalau tuan-tuan tak ada duit ya, tak bawa duit. Terus kita sikit lagi. Yang ketiga, beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum itu, mari sama-sama ikut saya sekejap. Tangan ni buat macam ni semua, sama-sama. Tak kat lekuk yang utama ni. Lekuk tangan kanan. Sudah lekuk yang utama. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang kedua pula, tapi bawa ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah ni pula Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya bawa ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelahnya pula patah balik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Sampai yang tadi mula Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak berapa banyak tu? 21. Itulah yang kita baca sebelum tidur. Jangan nanti Allah mana letak tasbih, mana letak kaunter, terus tak nak amal, tak payah. Terus je tangan gini. Dia cantik je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Molek dah 21. Lepas tu kita baca ayat kursi pula. Ayat kursi macam mana bacanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis sama. Ini mengantuk ni, cara mengantuk baca ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhit. Ni bahasa cara mengantuk. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baru sekali. Baca berapa kali? InsyaAllah. Mengelakkan apa Kak Jah? Jangan terkejut mimpi buruk, jangan terkejut tidur dengan tenang. Baca ya. Paling bagus 9 waqaf, tapi cara mengantuk tu laju-laju, satu nafas pun boleh, tapi berhentilah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi, berhentilah situ sebab kita nak tarik nafas. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal. Ni dah tahu dah kan caranya. Terus dah diijazah kan? Sudah. Lain macam tengok tu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajtar. Setiap perkara penting yang baik yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi terpotong, yakni kurang keberkatannya. Jadi sah tapi kurang keberkatan. Mari kita lihat faedah. Ini penting ni. Faedah maksudnya benda jarang kita tahu. Buku ni banyak sebut benda yang jarang kita tahu. Teruskan. Faedah: 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam basmalah. Dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Mintani Al-Jawi rahimahullah menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada. Baik, tuan-tuan tengok ya. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-4 ni kan mengisyaratkan kepada 4 ini. Cuba. Yang pertama, 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia, iaitu daripada depan, satu depan, 2 belakang, 3 kanan, 4 kiri. Cuba tengok. Sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah dalam segala amalannya, dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi syaitan yang datang dari 4 penjuru ini. Ya, tapi jangan dibaca basmalah. Hang baca apa? Baca basmalah. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Banyak berapa kali ambil yang ganjil elok 11, 41, 100 ke pun tak apa. Kalau tak ganjil. 6. Itu satu ya. Yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada dalam keadaan sembunyi, 1, terang-terangan, 2, malam, 3, atau siang. 4. Tengok 4. Cantik. Basmalah yang selalu diucapkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam 4 keadaan ini. Alhamdulillah. Seronok kita kan. Kalau bab-bab dosa ni mesti saya seronok. Sebab kita ni banyak dosa. Tapi bukan suka dosanya tu, ampunnya tu kat ajar. Seronok kita Allah. Apa lagi? Amalkan. Macam contoh ya. Siapa yang tersebut benda tak elok, terambil benda orang contoh dan nak bertaubat ni, jangan lupa baca ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Mohon maaf saya. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Boleh ya? Kalau contoh kan, tu bercakap tadi tu termengumpat ma'ajah tu. Terus baca subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali. Saya tak ingat kitab mana tu. Dalam kitab memang betul-betul dalam kitab saya baca. Saya bila jumpa macam ni mesti saja saya suka, sebab kita ni kan banyak dosa. Di samping Sayyidul Istighfar kan Kak Ajah, mana-mana yang baik. Yang ni memang spesifik ni, memang betul-betul macam berus ni. Berus dengan sabun betul ni. Kalau yang lain tu air saja. Buat amal yang baik itu memadamkan ke maksiat tu, dosa betul, tapi yang ni betul-betul sabun dengan tunya. Faham maksud saya? Kalau kita buat jahat, dosa, ikuti benda yang baik. Contoh begini, kalau kita mengumpat orang, sebelum balik tu carilah tabung masjid ni, masuklah dalam tu. Tu maksudnya menderma. InsyaAllah tu satu cara untuk dihapuskan dosa. Buat, maksudnya lapitkan dengan yang baik, yang bagus-bagus. Tapi memang ada yang spesifik macam berus dengan sabunnya. Inilah ni. Astaghfirullahaladzim. Terberuskan sabun ni memang betul-betul untuk menghapuskan dosa. Itu yang saya suka. Sebab kita ni kan banyak dosa kan. Jangan kata buat dosa, tengah buat amal pun berdosa. Contoh orang berqasidah, ya Taibah, ya Taibah. Hati, ya Allah, suara buruknya suara, dah dapat dosa. Astaghfirullahaladzim. Orang berceramah, bila nak habis? Tadi janji pukul 11, 10 pula. Jangan-jangan tambah lagi
10 minit. Jadi 11.20 lah tu. Besarlah pahala ustaz tu. Sebab ada orang mengumpat. Tapi jangan risau, kita akan berhenti pukul tepat 11.15. Boleh last memang saya minta betul-betul ni. Tolong Kak Ajah redai saya ni. Tolong ya. Ini insya-Allah Umi, kalau saya berhenti 11.16 potong gaji saya Umi. Sebab kita berhenti sharp 11.15. Tengok nanti ya. Tuan-tuan tengok nanti. Nah, baik. Hil azim, bagus tu. Macam tu. Yang ni tadi yang ni khas untuk dosa. Kalau yang Kak Ajah amal tu memang begitulah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Tu bila baca tu Kak Ajah? Selepas subuh, sebelum naik matahari. Siapa yang dapat amal 4 ini, jangan takut rezeki. Ni seorang wali Allah sebut ni, namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dunia datang pada dia, jangan takut. 1, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 2, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 4, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang keempat, betul, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Betul 4 tu. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah wa bihamdihi, allahil azim. Apa lagi yang keempat, tak ingat saya. Hasbunallah. Bukan. Ada yang keempat. Siapa yang ingat? Ada 4 saya bagi tahu itu. Apa mengaji? Alhamdulillah bukan. Ada 4 amalan. Ini hanya dalam buku Syawariqul Anwar ya. Siapa yang amal ni sebelum matahari naik, insya-Allah dunia datang kat dia. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, itu pagi, itu selepas matahari naik Kak Ajah. Yang itu amalan penarik rezeki. Wa may yattaqillah tu kan 7 kali, kemudian Allahu rafiqi ar-rahmanu, Allahu tariqi ar-rahmanu rafiqi ar-rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Itu 7 kali. Ini selepas terbit matahari. Ini sebelum. Itu selepas juga. Itu maksudnya bila masuk subuh, duha 7 kali, maghrib 7 kali juga. Ini yang sebelumnya, ada satu lagi saya lupa ni. Siapa ingat mengaji? Macam mana mengaji? Tu satu, ada satu lagi. Tapi ini 4 serangkai ni. Nanti saya cuba ingat ya. Dia pertama sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah wala 100 kali, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kemudian subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Yang keempat ni lah saya tak ingat. Tak apa, nanti saya tengok. Apa? Tu lain. Ini yang 4 serangkai. Tak ni tak ada. Ia ada dalam buku Min Syawariqil Anwar. Nanti saya rujuk balik ya. Min Syawariqil Anwar Sayyid Muhammad Alawi. Nanti saya bagi tahu semula dengan Umi. Baik, kita sambung dulu. 10 minit lagi Syukri, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. Setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim mempunyai makna tertentu. Yang pertama, huruf ba
Kelepasan apa ni? Kelepasan daripada api neraka. Kan bahagia di dalam syurga. Nah, terus. Yang kedua, sitrullah, yakni perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang jahil. Taklah nampak jahilnya sebab Allah tutupkan. Kalau tidak, kita tahu orang dia. Kalau tidak, selalu dia dapat malu. Allah yang tutup. Masya Allah. Baiknya Allah. Nah, subhanallah. Nah. Ketiga, mahabbatullah, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam. Kita mungkin tak seperti orang lain, orang yang bukan Islam, memang kaya raya, tapi kita dapat apa? Ketenangan. Mereka yang kaya raya, lastly tak boleh tidur malam, akhirnya minum brandy ataupun minum arak, lagi memudaratkan. Kadang-kadang mereka tak boleh kawal diri, terus bunuh diri. Baru ni saya dengar ada satu kisah orang mandi dalam apa tu ya, dekat mana tu, dia celebrate kemudian mandi dalam apa nama tempat tu Syukri, yang macam asap tu. Dia tak panas, dia jacuzzi ke? Tu ya. Apa? Hairan kita tengok apa. Katanya dia kena buat dalam rumah. Dia nak celebrate meninggal boyfriend dia tu. Astagfirullah. Duit tak tahu nak letak mana ya. Kita alhamdulillah duit anak adalah taklah banyak, tapi tenang, dapat sedekah ke orang. Ini duit banyak apa lagi yang dia mahu bunuh diri juga last. Apa ni? Di alam percintaan, falling in love, tiba-tiba kawan dia tu, contoh sajalah curang ke ataupun tak setia, bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Duit syukur kita alhamdulillah ya. Apapun masalah dalam hidup ni, tenang saja. Memang saya tahu ni muka-muka ada masalah ni, termasuk yang bercakap ni. Tak, gurau saja. Siapa yang tak ada masalah? Masalah tu nanti menyebabkan kita sabar, dapat pahala sabar. Menyebabkan kita bertanya dengan ustaz, dapat pahala tengok muka orang saleh, belajar ilmu daripadanya. Jangan kata gitu diri sendiri. Ustaz pun ada masalah, ulama pun ada masalah. Tenang dengan anak muridnya, mungkin dengan isterinya, mungkin dengan anak-anaknya. Tenang. Memang saya tahu cakap senang ustaz, baru yang memikul lagi lah. Ya, saya tahu tu. Tak ada orang yang tak ada masalah. Tapi Allah tak zalim ya. Allah tidak zalim. Allah tahu setiap masalah tu mesti ada jalan keluar. Persoalan kita tahu tak jalan keluarnya tu. Mungkin belum tahu tu, rasa terbeban tu. Kalau dah tahu nanti okey. Gitu. Terus yang keempat, ulfatullah, yakni kelunakan, yakni kasih sayang Allah. Tengok kalau kita baca ni kan lunak hati orang. Ni antara khasiatnya ni. Kita sendiri baca pun tenang hati kita. Terus yang kelima, latifatullah, yakni kelembutan Allah. Kita ambil huruf yang depan-depannya tu ya. Terus yang keenam, hidayatullah, yakni petunjuk Allah. Yang ketujuh, ridwanullah, yakni keridhaan Allah. Yang ke-8, hilmullah, yakni kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdosa. Tambah zaman kita ni, zaman dulu siapa berdosa, maaf, terus mukanya bertukar jadi khinzir. Orang zaman dulu, orang Bani Israel tu, kalau mereka buat dosa, muka bertukar jadi khinzir, jadi qirdah. Apa dia qirdah? Monyet. Ada setengahnya tu, maaf ya, terlucut pakaian dia ni. Nampaklah benda tu. Ada setengahnya tanah terbuka, dia terjun terus masuk dalam. Ada setengah dipanahkan oleh petir. Kita buat dosa tak ada apa benda tu. Itu kasih sayang Allah pada kita. Tambah lagi dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita banyak-banyak. Yang ke-9, minnatullah, yakni kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kalau kita dapat mengaji dengan senang hafalkan, senang tahu, fahamkan, itu kurniaan Allah tu.
Contohnya keluarga kita tenang, itu kurniaan Allah tu. Contoh anak-anak yang taat, itu kurniaan Allah. Kalau sembahyang kan rasa tenang je, boleh bangkit malam setiap malam, tu kurniaan Allah. Berapa ramai orang berat betul. Kita insya-Allah tuan-tuan lah ni sebelum subuh mesti bangkit. Kalau tak bangkit tak rasa pelik. Itu kurniaan Allah tu. Kalau berzikir contohnya qul huwallah 200 kali sehari, tenang habis dah. Ada setengah orang Allah qul huwallah Allah muntah 7 kali. Allahus samad lagi. Syukur, kita syukur ni. Ini dapat mengaji ni dan faham pun syukur juga ni. Itu kurniaan Allah. Sebab tu jangan komplain banyaklah pada Allah. Kenapa banyak sangat Allah bagi nikmat kat kita ni. Terus yang ke-10 nurul ma'rifah. Ini cahaya ma'rifah di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Yang ke-11 yadullah, yakni pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam. Baik, saya guna jam saya ya. Jam saya pukul 11.11. Kalau jam ni pukul 11.13, kita guna jam saya. Sekarang kita nak ijazahkan tuan-tuan sekalian dulu. Silakan Syukri. Fadilat membaca basmalah. Tengok tuan-tuan yang hadir hari ini dapat amalan khusus ni. Yang tak hadir hari ini mereka dapat juga amalan tapi umum. Tuan-tuan khusus, buktinya apa? Sebiji-sebiji kita baca. Jadi ijazah tuan-tuan hari ini lebih mahal. Alhamdulillah. Yang pertama basmalah sebagai berikut. Syekh Ahmad As-Sawi rahimahullah mengatakan bahawa jika basmalah dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur malam. Tidur malam, jangan tidur siang, tidur malam. Orang yang membacanya akan selamat daripada syaitan. 1. Rumahnya terselamat daripada kecurian. 2. Selamat daripada mati mengejut. 3. Dan bala-bala yang lain pada malam itu. Allah. Ini saya ijazahkan tuan-tuan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur malam. Terima dulu kami. Baik, ikut saya baca ya. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus yang kedua, amalan membaca 786 kali basmalah. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama juga mengatakan untuk hajat yang sangat perlu hendaklah membacanya 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut. Tak boleh kurang dan jangan lebih. Boleh ya tuan-tuan, siapa yang ada hajat sekarang yang besar-besar, amallah yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai 786 bila mulanya subuh hari ini sampai sebelum subuh esok. Tak kira waktu, sikit-sikit pun boleh. 786. Pastikan ingatkan hajat. Ingatkan hajat. Boleh digabungkan. Hajat tu ada 3-4 hajat yang besar, boleh digabungkan. Ini saya ijazahkan ya. 6. Maksudnya niat sebelum baca itu niat saja ke aja. Ketika membaca itu apa je niat. Boleh digabungkan 5-6 pun boleh. Sehari. Maksudnya daripada subuh ke subuh. Daripada subuh ke subuh. Sekarang boleh baca dah ni. Kan ni subuh ni. Tapi syarat sebelum subuh esok. Boleh dah baca. Berturut-turut tapi jaga ni. Kalau contohnya dah baca 5 hari. Hari ke-6 tu lupa. Yang ke-7 tu dikira hari yang pertama balik. Ulang balik. Ini memang mujarab insya-Allah. Baik. Saya ingat setakat ni dulu. Kita pun dah janji pukul 11.15. Nanti kita sambung. Saya tengok saja minggu depan. Saya ikut apa kata Umi dengan Ustaz Syamnya. Kalau mereka kata ada, insya-Allah saya turun. Kalau tidak, kita hormati keputusan dan apa langkah-langkahnya tu ya. Baik. Setakat ni dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sain tu kemudian boleh ya. Sain nanti buku tu kemudian. Ya ada kan ada yang beli buku hari kan. Sain kemudian dululah.
Ada soalan. Silakan, kita dah habis, silakan. Ini tambahan saja. Sila. 7 hari betul-betul. Setiap hari 786. Bermula daripada lepas subuh mengaji, tak perlu berterusan, sikit-sikit boleh, tapi bilangannya 786. Ini sudah ramai yang mengamalkan dan sudah ramai yang dapat hasilnya tu. Sebab kan besar ganjaran bismillahirrahmanirrahim.